Salam sejahtera, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Pada kali ini, kita akan melihat satu modul bertajuk Kemahiran Komunikasi dan Sosial. Modul ini dibahagi kepada 5 bahagian dan kita akan melihat pada bahagian pertama dahulu, iaitulah aspek-aspek dalam komunikasi. Kita melihat objektif modul ini ialah bertujuan untuk membantu para peserta mengenal pasti ciri-ciri utama dalam proses komunikasi, kemudian mengenal pasti faktor, elemen dan juga input dalam komunikasi. Seterusnya, kita dapat meningkatkan tahap keberkesanan komunikasi antara kita dengan pelajar. Dan akhir sekali diharapkan kita dapat mengimplikasikan prinsip-prinsip komunikasi berkesan dalam proses kita mengajar dan juga proses pembelajaran di kalangan pelajar. Baik, komunikasi adalah satu proses yang aktif, bukan bersifat pasif, di mana proses pemindahan ataupun pertukaran mesej ataupun maklumat daripada seorang penutur kepada seorang yang lain melalui saluran atau media dengan menggunakan bahasa. Dan proses ini bersifat dua hala, di mana adanya maklum balas terhadap mesej yang kita sampaikan. Dan di dalam komunikasi juga ada satu perspektif yang juga harus kita beri perhatian, itulah perspektif yang tersirat di mana 5 aspek penting, iaitu spiritual, aspek fizikal, intelektual dan juga emosi serta sosial. Kelima-lima aspek ini mempengaruhi keberkesanan kita dalam kita berkomunikasi. Dan kita tahu bahawa komunikasi adalah satu yang tabi'i atau fitrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Sama ada kita menggunakan bahasa lisan atau tidak, ataupun kita tidak berbicara sepatah pun, uh, komunikasi tetap juga akan berlaku di mana mesej yang disampaikan melalui riak pada wajah muka kita, pergerakan mata kita menjeling atau melihat ke kiri ke kanan, apabila kita melihat pada jam tangan walaupun kita tidak bicara, kesemuanya menyampaikan mesej dalam kita berkomunikasi. Dan kita melihat bagaimana proses komunikasi yang tersurat yang dapat kita lihat ialah berlaku dengan 6 elemen ini, iaitulah pertama orang yang memberikan maklumat, diikuti dengan orang yang menerima maklumat. Seterusnya maklumat ini disampaikan melalui saluran. Saluran ini boleh bersifat bahan bercetak maupun bahan yang dilihat ataupun yang didengar. Dan disampaikan melalui bahasa yang menggunakan simbol-simbol tertentu. Sama ada bahasa yang kita sedang dengar pada waktu ini maupun bahasa bersifat isyarat ataupun bahasa yang bersifat bahasa badan. Dan di sana juga terdapat maklum balas yang akan disampaikan oleh penerima dan juga pemberi juga memberikan maklum balas kepada penerima, dan proses ini berterusan secara aktif berlaku dalam proses komunikasi. Di antara keduanya ini terdapat satu lagi aspek dalam komunikasi, iaitu aspek gangguan ataupun noise factor ataupun distraction yang boleh mengganggu, menjejaskan proses komunikasi itu sendiri. Ini adalah 6 komponen yang penting dalam proses komunikasi. Tetapi di sana terdapat juga aspek yang tersirat di mana kita sebutkan tadi, soal-soal spiritual, physical, intellectual, emosi dan juga sosial mempengaruhi cara kita berkomunikasi. Ia ada hubungan di antara hati pada seorang yang menjadi pemberi maklumat dengan orang yang menerima maklumat. Jadi kalau kita lihat dari aspek spiritual, kita akan dapati di sana ada akhlak-akhlak dalam kita berkomunikasi, ada adab dan juga etika. Kalau dari sudut fizikal pula, kita melihat ada aspek kesihatan diri. Orang yang sihat berkomunikasi dengan lebih baik daripada orang yang tidak sihat pada lazimnya. Dan juga persekitaran sekeliling juga mempengaruhi suasana kita berkomunikasi. Kalau kita bercakap di tepi jalan, kalau kita bercakap di dalam bilik, kalau kita bercakap di pasar, mungkin ada perbezaan dalam proses kita berkomunikasi itu. Dan juga tahap intelektual ataupun tahap berfikir orang yang sedang kita berkomunikasi. Kalau tahap anak-anak ataupun orang muda, tidak sama tahap mereka berfikir dengan orang yang lebih dewasa ataupun yang lebih berumur. Jadi sebagai komunikasi yang baik, kita harus tahu bagaimana menggunakan perkataan ataupun cara kita berkomunikasi dengan orang yang berbeza tahap berfikir. Begitu juga dengan emosi. Apabila emosi stabil, maka komunikasi kita akan lebih baik daripada ketika emosi kita sedang marah ataupun sedang bersedih. Jadi di sana terdapat perbezaan di antara empati dengan simpati. Jadi kalau kita berkomunikasi, kita akan dapat melihat sama ada
kita ni bertimbang rasa, prihatin terhadap orang lain, begitu juga orang lain dengan kita. Dan akhir sekali ialah aspek sosial, bagaimanakah sikap kita ketika kita berkomunikasi? Apakah strategi-strategi yang pragmatik bila kita berkomunikasi dengan orang? Dan juga kita hormat menghormati dengan orang lain ketika kita berkomunikasi. Jadi 6 perkataan yang disebut di dalam slide ini iaitu pemberi, penerima, maklum balas, saluran, bahasa dan juga gangguan merupakan perkataan ataupun elemen penting dalam komunikasi. Terjejasnya salah satu daripada perkataan ini ataupun elemen ini, maka akan terjejas jugalah komunikasi kita. Bagi memastikan komunikasi kita berlaku dengan berkesan, kita harus menerima hakikat di mana kedua-dua pemberi dan juga penerima mesej haruslah mempunyai sikap yang positif dan haruslah sentiasa berusaha ke arah untuk memperbaiki kemahiran kita berkomunikasi. Kerana kita tidak dilahirkan pandai ataupun bijak dalam berkomunikasi, tapi kita melalui proses yang panjang dalam kehidupan kita, di mana kita melihat pengalaman adalah guru yang paling baik dalam memperbaiki dan juga meningkatkan kemahiran kita dalam komunikasi. Dan komunikasi berkesan juga ialah berlaku apabila kita dapat memudahkan pemahaman dalam komunikasi itu dengan kita mengurangkan kekeliruan, iaitu dalam mesej dan juga penyampaian. Jadi dalam kita mengajar, sama ada kita menyampaikan di dalam bilik kuliah maupun di luar bilik kuliah, kita harus memastikan apa yang disampaikan itu mudah dipahami. Dan kita akan berhenti ketika ini untuk berehat sebentar dan untuk perbincangan. Seterusnya kita akan pergi pada bahagian kedua sebentar lagi. Sekian, terima kasih.